Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan mulakan video ini dengan meminta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberi keseruang dan peluang berkongsi pengalaman, berkongsikan pandangan tentang situasi politik negara kita pada hari ini. Dan dalam video ini, saya ingin mengulas kesan PRK Slim yang diadakan baru-baru ini. Apabila BN menang, semua orang tidak terkejut kerana ini adalah satu keputusan yang telah dijangka kerana masyarakat Melayu terutamanya telah sedar dan mereka telah kembali kepada BN. Ini tidak mengejutkan. Tetapi apa yang mengejutkan, apa yang tidak kita jangka ialah DAP menggunakan PRK Slim ini untuk menghina Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi. Tun M dihina apabila DAP mengatakan DAP menggunakan kaedah strategi Melayu skru Melayu dengan menggunakan Dr. Aziz Bari untuk meminta Tun Dr. Mahathir Mohamad agar menutup mulutnya setelah kalah teruk pada PRK Slim. Persoalan saya di sini adalah dua. Satu, apakah ini suatu tindakan yang wajar yang dilakukan oleh DAP yang bersikap kurang hajar terhadap individu yang telah berjaya membawa DAP untuk menjadi kerajaan selepas PRU14. Dulu mereka gunakan Tun M gila-gila. Mereka namakan vitamin M semata-mata untuk menang PRU14. Tetapi apabila telah menang dan hari ini apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad telah hilang gripnya, hilang sokongan daripada orang Melayu, mereka dengan selambanya menyuruh Tun M tutup mulut. Itu satu. Dan persoalan keduanya ialah apakah penyokong-penyokong tegar Tun M sanggup menerima DAP lagi? Apakah mereka sanggup untuk menerima DAP sebagai rakan kongsi setelah apa yang DAP lakukan, penghinaan yang DAP lakukan terhadap Tun M? Ini bukan kali pertama, tuan-tuan. DAP telah menghina Tun M apabila menamakan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri selepas berlaku langkah Sheraton. Ini ternyata menunjukkan bahawa mereka memakai Tun M ketika mereka memerlukan dan ketika Tun M boleh membawa kemenangan kepada mereka, tetapi apabila Tun M tidak lagi relevan, tidak lagi boleh dipergunakan oleh DAP, tidak boleh diperkudakan lagi oleh DAP, mereka membuang Tun sebegitu saja dan memberikan cadangan kononnya untuk Tun M sudah tiba masanya untuk tutup mulut. Kalau saya jadi penyokong tegar Tun M, saya tak boleh terima ni. Dan saya akan lawan habis-habisan dan apa yang berlaku ialah apabila Tun M menang pada PRU 2015 akan datang, kalau menanglah, kalau dapat 36 MP itu ini, DAP akan kembali memujur Tun M, memberikan kata-kata manis dan sebagainya semata-mata untuk mereka menjadi kerajaan semula. Ini nampak. Ini nampak sikap hipokrit DAP dan sikap tak tahu malu dan sikap mereka yang tidak jujur dalam pasabatan apabila orang itu lemah, apabila calon yang dicadangkan oleh Parti Pejuang pada PRK Slim kalah, mereka menghina Tun. Tetapi kalau Pejuang menang balik PRU 15, mereka akan kembali mengagung-agungkan Tun seperti mana yang mereka lakukan pada PRU 14 yang lalu. Ini jelas. Jadi saya harap penyokong-penyokong tegar, penyokong-penyokong Parti Pejuang Tun agar membuka mata dan menilai semula hubungan dengan DAP ini yang tidak pernah jujur dan juga mereka ini berkawan semata-mata mahukan kuasa. Apabila tidak ada keperluan lagi, tidak ada kepentingan lagi, mereka akan membuang orang itu. Seperti yang mereka sedang lakukan kepada Tun M pada ketika ini. Okey, itu satu. Perkara kedua yang saya ingin ulas dalam video ini adalah saya ingin membuat pesanan kepada kawan-kawan berbangsa Cina, kepada keturunan Tionghoa untuk mereka bijak memilih pada PRU 15 akan datang. Tuan-tuan, kita semua sudah tahu bahawa DAP bukanlah parti yang bersih seperti mana yang mereka canangkan sebelum ini. Mereka kerap mendakwa saya sebagai bekas pegawai khas Lim Kok Eng dah muak, dah jemu dengan dakwaan Lim Kok Eng bahawa DAP parti yang bersih, parti yang tidak melakukan rasuah, parti yang telus dan sebagainya. Tetapi ternyata pertuduhan mahkamah terhadap Lim Kok Eng baru-baru ini membuktikan bahawa DAP dan juga Lim Kok Eng tidaklah sebersih mana. Dan dengar kata, minggu depan akan ada 2 lagi pendakwaan yang akan menunjukkan kepada kita semua bahawa DAP bukanlah parti yang bersih,
bukanlah parti yang boleh diharapkan untuk menjadi kerajaan. Kita semua nampak apabila DAP menjadi kerajaan selama 22 bulan, kita nampak ekonomi tak bagus. Saya rasa orang Cina pun faham benda ni. Mereka nampak sendiri bahawa hutang negara semakin bertambah, nilai ringgit tidak semakin baik dan juga ekonomi tidak berkembang pesat seperti mana yang dikendaki oleh semua orang. Kita nampak dah lah tak bersih, urus ekonomi pun teruk, macam mana kita nak undi DAP lagi? Dan keduanya, saya rasa masyarakat Cina di negara ini perlu mengambil peluang kerana kita semua telah menjangka, kita semua telah membuat perkiraan peluang Kerajaan Perikatan Nasional ataupun BN ataupun Muafakat Nasional dan sebagainya untuk menang adalah lebih tinggi berbanding Pakatan Harapan. Jadi, saya tidak mahu kawan-kawan saya daripada kaum Cina untuk ketinggalan. Tidak ada wakil dalam kerajaan. Dan saya berharap masyarakat Cina di negara ini, saya rasa wajar untuk mereka memberikan sedikit sokongan, sedikit undi mereka kepada parti-parti mewakili kaum Cina dalam Perikatan Nasional, dan mereka ini hendaklah dikebelingkan untuk mereka ada wakil dalam kerajaan. Saya harap orang-orang Cina akan memikirkan secara rasional dan tidak memberikan sokongan yang terlalu padu, terlalu kuat kepada DAP, kerana akhirnya DAP akan hanya mampu untuk menjadi pembangkang, dan kalau mereka menjadi pembangkang yang kuat, mereka akan menghuru-harakan negara, dan oleh itu janganlah terlalu sangat memberi sokongan yang kuat pada DAP, sebaliknya memberikan wakil kepada parti-parti Cina dari PN, Perikatan Nasional, untuk menjadi wakil masyarakat Cina dalam kerajaan selepas PRU15 yang mungkin diadakan tidak lama lagi. Itulah. Dan akhir sekali, saya ingin meminta tuan-tuan untuk membantu kawan saya, sahabat saya yang bernama Datuk Azzuandin Hamzah. Saya cakap terus teranglah, memang saya baru kenal je Datuk Azzuandin ni. Saya kenal dia selepas PRU14. Di mana ketika itu DAP telah menjadi kerajaan, Pakatan Harapan telah menjadi kerajaan, dan saya lihat betapa semangatnya untuk membela agama, bangsa dan negara begitu kuat sehingga menyebabkan saya dan beliau dan juga beberapa orang lagi menubuhkan NGO Gagasan 3 semata-mata untuk melawan DAP kerana semua orang tahu DAP adalah satu ancaman kepada negara ini. Jadi hari ini tuan-tuan, akibat tindakan beliau yang agresif, akibat caranya yang luar biasa itu, beliau telah disaman oleh banyak pemimpin DAP, dan yang paling besar belum sampai lagi ni, iaitu 5 orang pemimpin DAP akan menyaman beliau, dan hari ini beliau dikendaki untuk membayar denda dan juga adalah berbagai kos guaman yang telah berlaku. Oleh itu saya nak minta tuan-tuan untuk menghulurkan sedikit bantuan kepada Datuk Azzuandin dengan memberikan sumbangan kepada akaun Bank Islam bernombor 0212 301 000 2333. Saya ulang Saya ulang nombor akaun Bank Islam 0212 301 000 2333. Saya harap dengan bantuan rakan-rakan semua, ini akan dapat meringankan sedikit beban Datuk Azzuandin dalam menguruskan kos guaman dan juga membayar denda, kerana kita perlu bersatu padu untuk memenangkan Kerajaan Perikatan Nasional pada PRU akan datang, kerana jika PN tidak menang, maka yang menang adalah DAP. Bagi saya, PRU 15 ini agak mudah untuk kita membuat pilihan, kerana jika anda tidak mengundi parti ini, satu side lagi, maka sebenarnya anda akan memberikan ruang untuk parti satu lagi, iaitu parti yang bersekongkol dengan DAP ini untuk menjadi kerajaan. Jadi saya harap semua orang sudah faham benda ini, dan juga jika PRU15 diadakan, ialah ada yang kata akan diadakan pada bulan 10, ada kata bulan 12, ada kata bulan 1 tahun depan, ada kata bulan 2 tahun depan, tak kisahlah. Tetapi kita kena faham bahawa jika kita tidak mengundi Perikatan Nasional, makanya kita sebenarnya memberikan ruang kepada DAP untuk kembali berkuasa menjadi kerajaan di Putrajaya. Setelah apa yang kita nampak pada 22 bulan yang lalu, DAP menjadi kerajaan dengan bersama rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan, kita dapat lihat negara ini
bukan menjadi sebuah negara yang lebih baik, dan juga kita orang Melayu, masyarakat majoriti di negara ini tidak dapat hidup dengan tenang, hidup dalam gundah gulana, semuanya kerana DAP. Jadi tuan-tuan, pada PR15 akan datang, jika kita tidak memberikan sokongan dan undi kita kepada Perikatan Nasional, maknanya kita memberi ruang kepada DAP untuk kembali berkuasa, dan ini akan menjadi satu lagi malapetaka kepada Malaysia selepas PN15. Senang saja. Kita pilih Perikatan Nasional dan kita buang DAP. Semudah itu. Okey? Jadi, sekian saja video saya pada kali ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menonton, dan saya harap video ini akan memberi manfaat kepada semua orang demi agama, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.